Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu lagi. Kita akan sambung pembacaan kitab Syarah Aqidah Ahli Sunnah pada muka surat yang ke-72. Tu kau berapa? 70 tak habis lagi? Ya. Oh, situ ni. Baik. Secara ringkas, muka surat 70 dah. Pandangan Ahlus Sunnah tentang penggunaan akal di antaranya sebagai berikut. Baik, dia nak buat kesimpulan lah daripada penjelasan kaedah yang ke-6 ini, iaitulah dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli yang sahih. Sekali-kali tidak akan berlaku pertembungan antara dalil akal dan juga dalil naqli, sebab akal pun mari daripada Allah Ta'ala, dalil naqli pun mari, wahyu ni pun mari daripada Allah Ta'ala. Baik, dia kata ringkasnya pandangan Ahlus Sunnah dalam penggunaan akal ini ada 9 poin. Yang pertama, syariat didahulukan atas akal kerana syariat itu maksum, sedang akal tidak maksum. Hak ni hak mula-mula kita kena faham. Mesti didahulukan dalil naqli daripada dalil aqli. Gapa-gapa sekalipun, dalil naqli mesti didahulukan daripada akal. Hello, cubaan. One. Cubaan 1 2 3, 1 2 3, cubaan. Syariat didahulukan atas akal, kerana syariat itu maksum sedang akal tidak maksum. Syariat terpelihara daripada segala kesalahan kerana dia dalil, kerana dia wahyu daripada Allah. Manakala akal pula, akal dia adalah awal dia nafsu yang sentiasa mengkontrol akal. Kadang-kadang nak berfikir secara rasional dah, mari setel pula. Tak apalah, maaflah ke dia bukannya sengeling buat salah kamu. Okeylah. Mula-mula lepas tu berak setel pula mari, maaf buat apa dia nya, semua dia buat gitu kamu. Ya tak ya juga ya. Mana jadi setel pula. Allah, itulah akal. Yang kedua, akal mempunyai kemampuan mengenal dan memahami yang bersifat global, tidak bersifat detail. Akal ni ada kelemahan dia. Kelemahan dia hanya mampu mengenal dan memahami perkara-perkara yang bersifat umum, tidak bersifat detail. Tanpa panduan daripada wahyu, kita tidak akan dapat memahami sesuatu perkara itu dengan mendalam. Sebab tu kita kata agama ni tidak boleh fikir dengan apa? Dengan akal. Mesti ada tunjuk ajar daripada syariat, daripada nas Al-Quran dan juga hadis. Benda hak kadang-kadang otak tak boleh fikir. Ada benda hak otak boleh fikir. Ulama buat kitab
kita banyak membicarakan tentang hikmah-hikmah dalam ibadah. Hikmah solat gapo dia, hikmah puasa gapo dia, hikmah zakat, hikmah perkahwinan, ada belaka. Tapi setakat hak boleh difikir, dapatlah. Ada hak dalam nas, adalah. Tapi ada juga rahsia-rahsia yang kita tidak tahu di sebalik pensyariatan syariat tersebut. Hak boleh fikir, boleh. Yang ketiga, apa yang benar dari hukum-hukum akal pasti tidak bertentangan dengan syariat. Ni tajuk besar dia. Perkara yang benar dari hukum akal, hak akal fikir dengan baik, dengan rasional, maka tidak akan bertentangan dengan syariat. Apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat. Kalau akal tak boleh terima, bagi itu jelas sama sekali syariat tak boleh terima. Boleh terima ke apa nama ni hubungan terlarang ni macam hubungan adik-beradik, macam apa dia? Hubungan sama jenis. Akal yang sihat tak boleh terima. Kita janggut, dia janggut juga. Kan, boleh terima, dia tak boleh terima. Akal yang sihat tak boleh terima. Maka apa yang akal tak boleh terima, itulah yang syariat lah kan. Kecuali akal kita ni sudah dipengaruhi dengan benda lain. Why I love her. Ke mana? Dia tu Tino, dia bercinta dengan Tino. Dia jantan bercinta dengan jantan. Dalam bit pitih ni, kita ni gambar gewel, gambar bini lah. Dia ni gambar janggu. Tu siapa ni? Okay. Dia jatuh, kita tengok kau Maulana mana-mana hak dia kagum kau Syekh hadis apa. Dia kata boyfriend I. Gila sungguh manusia, ya Allah. Kalau salah dari pemikiran akal, maka mesti dia tu bertentangan dengan syariat. Kalau akal boleh terima, maka ia benar dengan syariat. Yang kelima, penentuan hukum tafsiliyah, terperinci seperti wajib, haram dan seterusnya adalah hak prerogatif syariat. Manusia dengan akal dia tak boleh nak raya itu halal, itu haram. Sebab itulah dalam nak menjawab soalan, kadang-kadang ustaz-ustaz kita ni dia tidak beringat. Suka sangat dia gaduh nak kata halal, haram, makruh. Cepat sangat dia nak memberi hukum. Sedangkan ulama-ulama dulu berlapik dalam memberi hukum. Dalam bab masalah ni, kalau hamba tak sukalah. Kalau dia tak tahu halal haram, dia kata gitulah. Kalau bagi hamba cuba elokkan buat benda ni. Kalulah benda tu dia tak jelas halal, dia tak kata halal, tak kata haram. Nak kata halal tu tak boleh, haram pun tak boleh, halam kot. Halal campur haram, jadi halam. Tafsiliyah ni hak dipanggil eksklusif syariat. Syariat saja yang boleh mengatakan halal, yang mengatakan haram, yang kata sunat dan sebagainya. Jangan mudah-mudah kita ni sunat. Boleh pahala buat ni. Pahala ni hak cikmu ke? Mana? Dak. Akal tidak dapat menentukan hukum tertentu atas sesuatu sebelum datangnya wahyu. Walaupun secara umum ia dapat mengenal dan memahami yang baik dan juga buruk. Secara umum akal boleh tahulah ni baik, ni buruk. Tapi adakah akal ni boleh royak? Hak ni boleh pahala, ni tak boleh pahala. Hak ni wajib, ni haram, ni sunat? Tak boleh. Secara umum dia tahu. Tapi secara detailnya hukum yang sebenar mesti dipandukan dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Cuba ambil contoh ke apa dia. Cuba ambil contoh. Benda yang kita sunat buat. Sunat buat.
Contoh benda fitrah macam cabut bulu ketiak, bunyi macam lucu kan. Cukur bulu hari-hari, dia lain tu. Untuk bulu ketiak kita kena cabut. Cabut tahu? Disunatkan begitu. Tapi untuk bulu hari-hari disunatkan cukur. Jangan cabut siap. Kita dari segi akal kita katalah itu ya memang kena buat lah, sebab tanda kita sebagai seorang yang pembersih kan. Akak tangan hitam, ngeping apa? Rexona. Tahu ngeping Rexona? Ngeping Rexona guna model hak bulu tiuk penuh, tak jadilah. Tanda kebersihan seseorang, dia cukur bulu tiuk. Satu secara umum, tapi kita nak ni sunat boleh pahala. Kita tahu sunat boleh pahala ni bila mari dalilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Yang ketujuh, balasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh syariat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tetapi kami tidak akan menyeksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan menyeksa hatta sehinggalah nab'atha rasula, kami mengutuskan seorang rasul. Maknanya dia nak sebut sini, daripada ayat ni kita faham dua perkara. Yang pertama, balasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh syariat. Dosa pahala ni syariat yang tentukan. Ayat yang dia bawa itu, makna yang kedua ialah Allah tidak akan menghukum satu-satu kaum di atas dosa yang dilakukan sehingga Allah utuskan Rasul memberitahu perkara yang sebenar. Kalau satu kaum itu tidak didatangi oleh Rasul, contoh kita panggil ahlul fitrah kan? Di antara dua orang Rasul, di tengah-tengah tu dia panggil vacuum, kosong, tidak ada Nabi dan Rasul, maka dia panggil zaman fitrah. Allah tidak akan menghukum mereka. Bila selepas dibangkitkan Rasul menyatakan kebenaran dan dia mengingkarinya, menolak, maka mereka berhak untuk mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Contoh zaman kita, Nabi ni mati 1400 tahun. Adakah kita kata zaman ni zaman fitrah? Kita ni kalau ada orang sesat tadi kata gapo Nabi tak ada dah. Mana? Ada hak tolu-tolu kata gitu. Nabi ni 1400 tahun dah mati. Zaman kita zaman tidak ada Nabi dan Rasul. Maka kalau ada hak sesat apa hak tidak salah dia lah, mungkin Nabi tak ada. Ni faham tak tahu mari dua ni. Kita kata Nabi betul tak ada, Nabi Muhammad Nabi terakhir, tapi warasatul anbiya ada kata ada? Ada. Akses untuk mendapatkan ilmu Islam ni terlalu banyak dah lah ni, akses. Dulu orang nak boleh hadis naik keldar sebulan. Ulama dulu sebulan jalan temu seorang ahli hadis, ambil hadis, klik pula tempat dia. Lah ni kan, mudahnya nak ngaji online. Tak saya mari duduk di rumah okay? Sebab ada online. Kita disaksikan di seluruh dunia. Tak perlu naik kereta mari beli nerak ya. Makan nasi goreng pagi-pagi. Dia tengok ustaz jangan ajar. Mudah akses nak dengan taksir. Nak tengok online pun boleh, taksir tengok online, tengok karya lah, tengok streaming okay? Sebab dia akan simpan dalam page tu. Boleh tengok pula lepas-lepas ni. Nak tengok syekh mana, tak puas dah ustaz jar ngarut lah okay? Tengok Indonesia lah pula. Tengok syekh Indonesia. Wah, tak payah duk main bisak mana. Nak tengok hak Thailand, tengok. Mudah. Buku pula berlambak-lambak, tak ada nak beli lah. Setiap hari tu ambil buku baru, pelbagai bahasa. Pak kita ni Jafar Awah ya, kedai kitab ya, kita tengok banyak kan. Tu pun campur dengan kemo. Jafar Awah kan. Kalau pergi negara Arab kedai kitab, Fayyab
Nama kedai kitab di Mansurah Fayyad. Fayyad ni ke dia? Ombok. Boh besar mari gitu. Tu. Tu Fayyad. Dia boh nama kedai kitab dia Fayyad. Oh ya Allah. Sayuk mata mandai kitab. Tak tahu nak ambil hak mana so. Pergi nak beli banyak ni, mabuk kelih kitab habis putih. Tu pun kecil. Apa mabuk. Allah, dia nak ambil kitab hak tinggi tu, dia jijak kitab hak rendah ni. Arak tolu tak tolu. Tangga tak guna dah, jijak kitab bak ambil. Ha ni ke? Nak tepi. Jalan gak ambil. Dia duduk atas kitab main-main. Kita kata, "Hei, kitab tu." Alah, ketah ni bukan kitab. Dikira ketah. La ilaha illallah. Nak sebut akses untuk mendapatkan ilmu ni terlalu banyak, terlalu mudah. Nak tengok TV, macam-macam siaran ada. Astro Oasis. Okay, boleh ngaji situ. Pagi hari lagi, tanyalah ustaz. Ilmu ada, ilmu tu. Gapa dia lagi? Tengoklah berapa ni duk pagi hari duk tengok Havanakam. Oh, 3 calik tu. Untuk pehagap satu tengok. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab satu-satu kaum sehinggalah kami mengutuskan seorang rasul. Sekarang rasul tak ada, tapi warasatul anbiya, waris kepada nabi tu ramai. Ustaz ni kapung ada, bandar ada, nak kecek hok bahasa gapo dia ada belaka. Maka sekarang ni tak boleh nak kata zaman fitrah. Kalau kamu tak reti agama lagi, kamu tak jumpa Islam lagi, bukan salah agama, tapi salah kamu. Patutlah kalau Allah Subhanahu wa taala mengazab kamu kerana salah kamu. Yang ke-8, janji syurga dan ancaman neraka sepenuhnya ditentukan oleh syariat. Jangan nak menerakakan orang. Istilah sekarang ni ke menerakakan orang. Asri anak neraka ke? Saya tengok video tu. Dia tuak muka dia, Asri anak neraka ke? Anak masuk neraka ke? Allah, siapa nak masuk neraka? Tanya sejahir-jahir orang tak masuk neraka. Ni pula orang hak alim, doktor, PhD. Kemari dulu siapa kena? Ustaz Hanafi. Nasai Hanafi. Nasai Hanafi. Allah, siap dia. (2013) di Negeri Sembilan, Jahens ke? Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, Kelantan ni Jahit. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, Negeri Sembilan ni Jahens. Kalau bahasa Urdu Behens ni apa dia? Tak tahu. Kuba. Menangkap 3 orang gadis Melayu di antara umur 18 hingga 25. 3 tahun lepas, 2013. Kita ngundi bulan 5, dia berlaku awal tahun. 3 orang gadis Melayu ditangkap di Negeri Sembilan kerana sedang beraksi tarian tiang. Tahu tarian tiang? Tahu. Astaghfirullahaladzim. Gaji kelih kau entah. Tak gaji kelih ke? Janganlah. Tarian tiang. Tarian tiang ni pelik lah, okay? Bukan tiang masjid ni. Dia tiang dia kecil lah, macam tiang bomba tu, hak turun seru. Ditangkap salah, kita pujilah tindakan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam. Baguslah, orang lagu tu lah kena igaknya. Tapi tak tahu pulaknya bila cara esok ke di mahkamah didapati bersalah, dihukum dengan hukuman denda RM25. 25 riyal denda. Baik nari tiar lah, okay? Dah lah upah mahal. Kalau salah kena igak 25 riyal ya. Sehari 3 kali sigap tak apa. Teh malam pagi 25 riyal. Tapi Ustaz Nasai Hanafi
fikih, nak mengajar kitab Riyadhus Salihin. Okay, bukan kitab Wahabi apa, kitab Riyadhus Salihin. Kena igak denda 1,500. Oh, azab molek. Jahins. Mana? Hak manusia kita tak kisah. Dia rasa dia betul, dia buat. Tetapi syurga, neraka sepenuhnya ditentukan oleh syariat. Amalan kita tidak menentukan kita masuk syurga. Amalan kita, jangan terpedaya dengan amalan. Banyak dah amalan aku kalau kira ni. Ngatik sehari-hari 4 laksa. 4 laksa. Tahu berapa? 4,000. 1 laksa 100,000. 4 laksa 400,000. Dia ngatik banyak, dia hak ni orang yang tertipu dengan amalan. Sebab masuk syurga ni dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah mengatasi segala-galanya. Sebab tu kita nak pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Irhamna ya Rabb, kita kena doa. Tidak ada kewajipan tertentu terhadap Allah Azza wa Jal yang ada aura gapo dia. Tu lagi baiki. Tidak ada kewajipan tertentu terhadap Allah Azza wa Jalla yang ditentukan oleh akal kita kepadanya, kerana Allah mengatakan tentang dirinya fa'alul lima yurid. Allah maha berkuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Akal tak boleh nak menentukan apa-apa saja bentuk kewajipan. Yang mewajibkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda yang wajib jadi wajib, benda yang sunat tak akan jadi wajib hanya kerana kita mewajibkan diri kita. Kita boleh, aku nak wajibkan diri aku sembahyang malam. Kita kata gitu, tapi hukum tu tak sunat, tak jadi wajib. Kita bangun tiap-tiap malam, baguslah, tapi ia tetap tidak mengubah hukum. Dia menentukan wajib ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulan daripada sini dapat dikatakan bahawa keyakinan Ahlus Sunnah adalah yang benar dalam masalah penggunaan akal sebagai dalil. Jadi akal dapat dijadikan dalil jika sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Akal boleh dijadikan dalil jika sesuai, manakah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau tidak bertentangan dengan keduanya. Jika ia bertentangan dengan keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia dianggap bertentangan dengan sumber dasarnya. Keruntuhan pondasi berarti juga keruntuhan bangunan yang ada di atasnya. Kalau foundation, kalau asas ni utuh, maka bangunan ada atas pun juga utuh. Asrama kita tu 2 tingkat, kukuh. Sebab bawah dia tu kukuh. Dalam tanah tu sebelum buat bangunan gali dulu tu. Kalau ni orang tak gali dah, orang piling. Ketung masuk tu berapa puluh meter dalam tu. Untuk dijadikan foundation, asas. Kalau asas tu kita cabut, bangunan juga akan runtuh. Sehingga akal tidak lagi menjadi hujjah, namun berubah menjadi dalil yang juga batil. Mana kata asasnya ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Asas dia tu ada Quran Sunnah, barulah akal boleh duduk atas tu. Kalau Quran Sunnah ni tak ada sebagai asas, lagu mana akal nak jadi dalil. Tu yang dimaksudkan pada perenggan terakhir. Muka surat 72 dia nak sebutkan beberapa pendirian ulama berkenaan dengan ilmu al-kalam. Kita sebut dah baru ni, ilmu kalam, ilmu falsafah, yang nak mengenal Allah dengan ilmu falsafah. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah ada berkata, aku telah menjumpai para ahli ilmu kalam, hati mereka keras, jiwanya kasar,
tidak peduli jika mereka bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak memiliki sifat wara' dan tidak juga takwa. Kata siapa dia ni? Imam Abu Hanifah rahimahullah. Orang yang duk menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Dia tidak menyibukkan diri dengan ilmu Al-Quran, dengan ilmu hadis. Duk cara ke ilmu kalam, hati akan jadi kerah. Dia akan degil. Dia tak kisah kalau dia bertentangan dengan Quran dan juga hadis. Mereka sekali-kali tidak ada sifat wara' dan juga tidak ada sifat takwa. Imam Abu Hanifah juga berkata, ketika ditanya tentang pembahasan yang diada-adakan dalam ilmu kalam mengenai susuk dan bentuk bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak ilmu kalam berbicara ni, zat Allah lagu mana? Okey. Perbuatan Allah lagu mana? Dia bahar, dia dengan istilah-istilah yang pelik-pelik. Maka Imam Abu Hanifah sebut secara jelas, hendaklah engkau berpegang kepada as-sunnah dan jalan yang telah ditempuh oleh salafus salih. Jauhi olehmu setiap hal yang baru kerana ia adalah bid'ah. Maknanya Imam Abu Hanifah mengatakan perbahasan zat Allah dalam ilmu kalam adalah benda bid'ah yang harus kita jauhi. Kita kena ingat akidah ni benda mudah ya. Bukannya benda payah. Bapa jadi payah kita ngaji akidah. Nak kena faham gapo dia. Allah ni dengan ilmu hak cukup payah. Kita faham Allah tu sebagai pencipta kita yang maha berkuasa, tidak ada tolak bandingnya, tidak ada sekutu bagi Allah. Cukuplah, itulah akidah ahli sunnah. Tak perlu nak bahas tanjis qadim, tanjis hadis, dur wa tasalsulum. Allah, gapo tak tahu. Mana? Betul lah natijah dia. Natijah ilmu kalam ni nak sebut Allah maha berkuasa juga. Tapi kena kona jauh lah. Orang tanya telinga, tunjuk telinga ni telinga. Mana telinga? Ni. Mana telinga? Ada. Siapa kau telinga juga kayaknya perik mata-mata ni. Ini telinga. Mana? Apa gitu mau payahnya? Nak mengenal Allah payah ke? Tak payah. Allah tak serupa dengan makhluk. Kalau ada semua ni makhluk, tu bukan Allah. Bahas itu itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Tu yang nak sebut sininya. Al-Qadi Abu Yusuf, anak murid kepada Imam Abu Hanifah, berkata kepada Bishr bin Ghiyas Al-Marisi, belajar ilmu kalam adalah satu kebodohan. Kita belajar ilmu kalam ni sebenarnya kita belajar nak jadi bodoh. Dan bodoh tentang ilmu kalam adalah satu ilmu. Kalau kita tahu erti ilmu kalam, sebenarnya itu adalah satu ilmu. Katanya Imam Abu Yusuf, seseorang manakala menjadi pemuka agama atau tokoh ilmu kalam, maka ia adalah zindiq atau dicurigai sebagai zindiq. Allah, beratnya. Dia kata orang hak jadi pemuka agama atau menjadi tokoh sedangkan dia itu orang yang sibuk dengan ilmu kalam, maka dia adalah zindiq. Ataupun dicurigai sebagai zindiq, orang yang menampakkan permusuhan terhadap Islam. Zindiq ni orang yang menunjukkan permusuhan terhadap Islam. Jika perkataan beliau, siapa dia? Imam Abu Yusuf ni, dia kata, barang siapa yang belajar ilmu kalam, ia akan menjadi zindiq. Imam Ahmad rahimahullah pula berkata, pemilik ilmu kalam tidak akan beruntung selamanya. Para ulama kalam adalah orang-orang zindiq, iaitu orang yang menampakkan permusuhan terhadap Islam. Kita ambil Imam Malik bin Anas, bawah tu sebut kata, "Lau kana al-kalamu ilman latakallama fihi as-sahabatu wat-tabi'una kama takallamu fil ahkam asy-syara'i walakinnahu batilun yadullu ala batilin." Ni Imam Malik bin Anas. Seandainya ilmu kalam adalah ilmu, kalaulah ilmu kalam ni diiktiraf sebagai ilmu yang benar, nescaya para sahabat dan tabi'in akan membicarakannya.
tak nanti pada orang yang selepas zaman tabi'in yang bercakap. Yang akan bercakap tu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, zaman yang dipanggil terbaik. Mereka lah yang paling berhak untuk bercakap. Bukannya mereka tak reti. Sebab ilmu kalam ni ilmu zaman Greek Yunan lagi tu. Okey, nama dia Aristotle atau Aristotle, ilmu filosof. Bukan tak ada zaman sahabat. Ilmu Greek Yunan lagi ada dah. Ramai sahabat hak reti ilmu ni, yang belajar ilmu ni, tetapi mereka tidak kemukakan, tidak keluarkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ilmu kalam ni benar satu ilmu, yang paling berhak untuk bercakap ialah para sahabat, para tabi'in. Kama takallamu fil ahkam, sebagaimana perbicaraan mereka terhadap ilmu-ilmu syariat. Kita akan jumpa kata-kata sahabat dalam hukum hakim, dalam bab syariat, dalam bab semaya, bab puasa, bab haji, macam-macam bab ada apa nama ni kata-kata sahabat. Tetapi kita tak jumpa apa dia kata-kata sahabat dalam bab ilmu kalam. Depan sikit, belakang tu nampak penuh tu. Nanti siapa apa tetangga nyanyolah. Walakinnahu batilun yadullu ala batilin, akan tetapi ilmu kalam adalah sebuah kebatilan yang menunjukkan kepada kebatilan. Muka surat 74 Imam Asy-Syafi'i. Kita baca Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kata, para ulama ilmu kalam tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Kata siapa dia? Imam Asy-Syafi'i. Dia ulama, sepatutnya ulama ni dia menyibukkan diri dengan hadis, dipanggil ulama hadis. Dia menyibukkan diri dengan tafsir, dipanggil ulama tafsir. Dia menyibukkan diri dengan hukum hakam fiqh, dipanggil ulama fiqh. Orang lagu ni orang beruntung, orang boleh ambil manfaat banyak ilmu dia. Tapi dia menyibukkan diri dengan ilmu kalam, dia tidak ada keuntungan selama-lamanya. Beliau juga mengucapkan, kata lagi Imam Syafi'i, hukum untuk ahli kalam menurutku adalah mereka harus dicambuk dengan pelepah kurma dan sandal dan dinaikkan ke unta, lalu diiring keliling kampung. Imam Syafi'i kata ni. Imam Syafi'i kata orang ilmu kalam ni sepatut kita sebab dengan pelepah kurma. Pak kita tak ada wah kurma ustaz, pelepahnya. Pelepahnya tu berbak atas belakang sebuti, biar menyadar lagi. Tak ada ustaz pelepahnya, siam tu yang kecil lah, pelepahnya besar. Anjang dengan selipar tu. Pecah peleping biar selipar dua tiga bedah atas muka. Arak ke balas pecah lepas lah tu. Alah dah. Orang tino sekali. Pecah lepas lalu. Sekali tu di pasar Pak Rumah Ustaz Mansurah. Kena igak sore curi itik. Mocik tu beli itik buah lego ning tak tepi dia pergi curi. Itik kan bunyi, itik hidup. Kuak. Oh kecil, sarik, curi. Orang dia pergi, dia selalu cak lepas. Peng. Ya tua dah. Peng atas kepala, peng tengah lepas. Satu kehinaan, selipar duduk kaki ni dia letak muka, satu kehinaan. Jadi kata Imam Syafi'i, sepatut dicambuk dengan pelepah kemur ataupun dengan sepatu dan dinaikkan ke atas huta. Tok atas huta diiring keliling kampung. Buat satu announcement. Ni, orang tak malu ni, ilmu kalam ke mana orang sesak. Dan dikatakan inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah serta mengambil ilmu kalam. Buat announcement. Ni kalau nak kenal ni, orang yang tinggal Quran, tinggal hadis, dia lebih cenderung kepada ilmu kalam. Satu syair yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i, kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasu syayatini. Ni apa dia? Syair Imam Asy-Syafi'i. Kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun, segala ilmu selain Al-Quran adalah hanyalah menyibukkan. Orang lain ni dia panggil busy body lah. Ilmu hak sebenar ialah Al-Quran, hak lain busy body. Illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din, terkecuali ilmu hadis dan ilmu fiqh untuk mendalami agama. Baik, semua ilmu ni menyibukkan, hanya Quran
ilmu hadis, fiqh, okey, hak dua ni okey lagi sebab nak mendalami agama. Selain pada tu sebut ilmu gapo pun menyibukkan. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana. Ilmu adalah yang tercantum di dalamnya qala haddatsana. Mana kata ilmu yang ada perawi, ilmu yang ada sana. Wa ma siwa dzaka waswasus syayatini, selainnya itu adalah bisikan syaitan belaka. Termasuk hak nak sebut sini ilmu kalam yang banyak meragukan daripada meyakinkan. Kaedah yang terakhir yang kita nak bahas ialah kaedah yang ke-10. Setiap perkara baru yang tidak ada sebelumnya dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ni pun kaedah yang besar. Kullu bid'atin dalalah wa kull enggak ada. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pengertian bid'ah sama artinya dengan al-ikhtira'. Al-ikhtira' yakni sesuatu yang baru yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu dari segi bahasa. Bid'ah secara bahasa adalah hal yang baru dalam agama setelah agama ini sempurna. Ada sesuatu yang dibuat-buat setelah wafatnya Nabi SAW berupa kemauan nafsu dan amal perbuatan. Selepas Nabi mati, ada dibuat-buat satu perkara. Semasa Nabi hidup, tak ada masalah, sebab zaman itu zaman wahyu turun. Nabi boleh menentukan betul ataupun salah. Banyak hadis para sahabat buat satu amalan yang Nabi tak ajar. Satu contoh, tengah semaya, Nabi bangun daripada rakaat, sami'allahu liman hamidah. Nabi sebut, ada seorang syekh belakang ni, seorang sahabat, rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Dia nya pergi sebut gitu. Dan Nabi SAW dengar hak dia kata. Nabi tak pernah hajar apa kata-kata tu. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran mubarakan tayyiban mubarakan fih. Siapa kata? Seorang sahabat ni kata. Lepas falamman sarafa, selepas selesai semaya, sudah semaya, Nabi paling-paling Nabi tanya, manil mutakallim? Siapa agak hodok kecek sani baca Rabbana sikit-sikit? Nabi tanya, senyap habis, tak ngaku ni. Hok baca tu pun tak sedap hati, sudah dah marah dah mana akhir ngaku ana ya Rasulullah, hamba wahai Rasulullah, hamba lah kata gitu. Nabi kata, aku melihat. Selepas mu kata gitu, aku melihat. Nabi nampak bid'un wa thalathuna malaikah, lebih 30 malaikat yatadabaruna, berebut turun daripada langit, mari nak catat apa yang kamu kata. Allah. Nabi kata, pas mu sebut tu aku tengok 30 lebih malaikat turun mari, berebut nak catat apa yang kamu kata. Maka dengan sendirinya apa yang dibuat oleh sahabat tadi, walaupun Nabi tak pernah ajar, dia diiktiraf, ditakrirkan oleh Nabi. Maka kita boleh buat ke tak? Kita boleh buat. Seorang sahabat, dia menjadi imam kepada satu kaum. Dia ni Masya Allah orang yang baik. Dia suka sangat baca, selepas baca surah, dia akan baca surah Al-Ikhlas. Semaya ni, rakaat pertama Al-Fatihah, dia bacalah surah Al-Baqarah sikit. Sebelum rakaat, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Setiap kali semaya, itulah yang dia buat. Nabi tak pernah buat.
baca surah kat rokok lah, dia baca surah, dia baca qul huwallah, baca surah, baca qul huwallah, baca surah, baca qul huwallah, sehingga menimbulkan polemik. Ahli jemaah lain ni, tak syekh kita ni apa pesing mana deh, sudah baca surah nyetai qul huwallah pula, ni syekh qul huwallah ke ni, lekat nama dia syekh qul huwallah. Royaklah Nabi panggil. Nabi kata, betul ke apa yang diceritakan pada aku, kamu ni bila semaya menjadi imam, kamu akan mengakhiri surah, mana-mana surah dengan surah Al-Ikhlas. Dia kata, ya. Kenapa? Nabi tanya, bapa buat gitu? Kerana aku cukup cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surah Al-Ikhlas adalah surah At-Tauhid. Surah Tauhid. Aku cukup sayang pada Allah, aku cintakan Allah, maka aku nak menunjukkan cinta aku pada Allah. Setiap kali semaya aku baca surah gapo pun, aku akan baca surah Al-Ikhlas. Nabi kata, kamu sayang pada Allah, cuma tu Allah lebih lagi sayang pada kamu. Mana kata perkara itu ditakrirkan oleh Nabi SAW. Nabi tak ajar, sahabat lain tak buat, tapi dia buat, Nabi takrirkan, maka itu tidak menjadi bid'ah. Zaman lah ni tak boleh buat gitu tu, tak boleh dah. Kita reka lah apa-apa. Lepas pada baca surah, kita bacalah tabat yada. Mana? Bapa ni, sahabat tu boleh baca qul huwallah, mana baca tabat yada. Kata bapa, anak cukup cinta pada Abu Lahab. Nah, sudah. Jeng. Cinta pada Abu Lahab lamu. Tak boleh dah, sebab Nabi sudah tidak ada untuk mentakrirkan apa yang kamu buat. Ke hadis ni termasuklah perbuatan Nabi, perkataan dan apa dia? Takrir Nabi. Takrir ni apa? Pengakuan. Nabi akui benda tersebut. Macam Nabi tak makan dhab, sahabat makan. Nabi kata benda ni bukan haram, tapi aku tak lalu nak telah. Tak lalu nak telah. Dhab ni moga okey, dhab. Biasa tengok dhab. Dhab handsome, cute gitu. Pobewok. Jadi sesuatu yang dibuat-buat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kemahuan nafsu dan amal perbuatan, apa sahaja, sama ada hak nafsu dia nak ataupun amal perbuatan, apabila dikatakan aku membuat bid'ah, artinya melakukan satu ucapan atau perbuatan tanpa adanya contoh sebelumnya. Bid'ah lebih pada benda baru yang tidak ada contoh, yang direka-reka, al-ikhtira', yang direka. Kalau benda baru ada contoh dah, tu bukan bid'ah. Asal kata bid'ah bererti menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Firman Allah, badi'us samawati wal ard. Badi' badi' maknanya Allah pencipta 7 langit dan juga bumi. Badi' tu bid'ah lah. Allah lah yang membid'ahkan. Allah lah yang membid'ahkan 7 langit dan juga bumi. Allah lah yang menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Yakni Allah menciptakan keduanya, langit dan bumi, tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada contoh. Allah buat langit, ada contoh tak? Tak ada. Tu bukannya tiru. Orang buat kereta protong, tiru. Buat kereta Pro 2, tiru. Buat motor keris, tiru. Ada dah contoh sebelumnya. Kereta ke dia, banyaklah. Niru belaka, niru. Bila tiru, itu bukan bid'ah. Bid'ah ni kita buat. Malaysia telah mereka satu kenderaan. Nama ke dia, nama lah apa-apa pun, hak tidak ada lagi bentuk apa dia, kenderaan lagu tu. Lagu mana? Kenderaan apa? Nama dia Lobas. Lori capur bah. Pala lori, belakang tu bah. Mana? Pala lori, belakang bah. Kita pun apa dia nak kata lori, bah lori. Lobas.
Buatlah gapo-gapo yang tidak ada contoh, tu baru dipanggil bid'ah. Ada contoh, bukan bid'ah. Bid'ah secara istilah, baik atas tu dari segi bahasa. Buat sesuatu tidak ada contoh, tu dipanggil bid'ah. Secara istilahnya memiliki beberapa definisi yang saling melengkapi menurut penjelasan para ulama. Dia mengambil beberapa pendapat ulama dalam nak memahami bid'ah dari sudut istilahnya. Yang pertama pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Beliau rahimahullah mengungkapkan bid'ah dalam Islam adalah segala apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Benda yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul kita pergi buat, maka itulah bid'ah. Nak faham? Okay. Tuhan tak ada suruh puasa pun, apa nama ni, tiap-tiap hari. Dia ni pergi puasa tiap-tiap hari. Puasa ada, puasa hak wajib sebulan setahun, ke Ramadan. Nak sunat ada puasa hari Arafah, ada puasa 10 Muharram, ada puasa 3 hari sebulan, ada puasa Senin Khamis, ada puasa Selasa hari. Ni puasa-puasa yang ada disebut oleh hadis. Tiba-tiba dia kata hamba ni berahilah puasa, tak berahi makan, berahi puasa. Hari-hari dia puasa. Bila kita buat satu benda tidak disyariatkan, maka itu adalah bid'ah, dia panggil. Yakni yang tidak diperintahkan, baik dalam wujud perintah wajib ataupun bentuk anjuran. Sama ada benda tu benda yang baik dalam wujud perintah wajib ataupun bentuk anjuran. Sama ada benda tu benda wajib atau benda sunat. Tak suruh pun kita pergi buat, maka itu bid'ah. Bid'ah itu sendiri ada dua macam. Pertama, bid'ah dalam bentuk ucapan dan keyakinan. Yang kedua, bid'ah dalam bentuk perbuatan dan juga ibadah. Keyakinan boleh berlaku bid'ah bila kita yakin benda yang Nabi tak ajar. Kita saja reka syurga ni hak sebenarnya dia ada tu. Kita tolong mana? Kita tunggu apa dia. Bukan comel sangat pun. Mana? Allah lah. Syurga ni mala ainun ra'at, hak mata tak pernah melihat, telinga tak pernah dengar keindahan dia, hati tak pernah terlintas, tiba-tiba dia kata bukan comel sangat pun. Tu dipanggil bid'ah dalam bentuk percakapan dan juga keyakinan. Ada bid'ah dalam bentuk perbuatan. Kita pergi buat benda-benda lah, buat amalan, buat benda yang tidak ada contoh daripada Nabi SAW. Maknanya kita boleh faham, kalaulah urusan itu urusan dunia, maka ia tidak dinamakan bid'ah. Walaupun Nabi tak buat, setengah-setengah kita ni gak terlampau dangkal dalam berhujah. Kalau bid'ah Nabi tak buat, kata saya naik kereta, Nabi tak naik kereta, naik auto. Aku sembah kan ni. Naik kenderaan tu bukan benda agama. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi tengok orang Madinah ni sudah expert dalam bab pertanian. Sudah ada orang panggil teknologi tu tahu. Tu pokok lah. Tu dia kacuk. Kacuk pokok ni. Wakhmo ni, wakhmo ajwa. Campur dengan wakhmo sukari. Mana? Dia buat jadi satu melahirkan buah yang lebih enak. Ajwari nama. Ya capur. Hebat orang Madinah. Nabi kata, boleh kacuk-kacuk gini ni. Kata, lama dah kita buat. Hak Nabi tegur tu, sahabat ingat Nabi larang. Maka masing-masing tak berani dah. Berhenti dah orang Madinah, berhenti buat kacuk buah kemur ni. Lah ni bukan setakat buah binatang pun orang kacuk kan. Tobik kambing hok suar, kambing apa lembu. Lembu kita kelih ke mana. Dia capur lembu dengan kambing. Dia lembing.
Pelik sungguh. Sahabat berhenti ni menyebabkan hasil kurma ni jadi jatuh down. Pasar kurma ni, orang nak kurma sedap-sedap tak ada dah, kata apa. Nabi tak beri ni, kacuk-kacuk ni bid'ah. Mana gi royak ke Nabi, wahai Rasulullah, kurma kita tahu ni tak jadi mana. Kata apa? Oh, kita tak buat dah kacuk-kacuk ni. Kata apa tak buat ya? Dah Tuhan hamba sebut gitu. Oh, Nabi kata la ilaha illallah, aku tidak ada larang, cuma aku tu aja kelih ada di Mekah. Orang Mekah tak pandai lagi, mung ni pandai dah buat gini. Buat gila, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu dalam urusan dunia kamu. Wah, kemo ni nak kacuk dengan motel tak apa. Deh, kurtan. Tobik. Nampak macam motel, kecekuh, wah kemo. Mana? Kalau jadilah gila. Okay. Kamu lebih tahu. Tengok orang Thailand, okay, Masya Allah, hebat dari segi pertanian. Padi dia boleh buat 2 kali setahun. Wah, dia ni sepanjang musim ada. Hebat dah, hebat. Mau tak ada bersatu, tak boleh kata Thailand bid'ah. Mana? Dia buat padi 2 kali setahun, orang setahun sekali ya. Mu setahun sekali sebab bodoh. Dia mau tu cerdik. Bukan bid'ah, benda tu benda dunia. Mu nak naik gapo naiklah. Zaman Nabi ni kalau ada kereta Mercedes, wajib Nabi naik kereta Mercedes. Dan sebab Nabi naik unta ni, unta yang terbaik. Unta Nabi ni unta terbaik. Kalau ada kereta, naiklah kereta. Ada helikopter, kapal terbang, naik gila. Agama tidak pernah menghalang untuk kita maju dari segi dunia. Tuhan pun sebut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nikmat ni Allah sebut aku cukupkan nikmat aku pada kamu. Mana kata zaman Nabi setakat tu nikmat dia cukup, tak perlu kereta gebal zaman Nabi. Perang dengan pedang keng gitu ya. Tapi lah ni tak ada dah perang pedang. Orang perang kereta gebal zaman dulu. Lah ni kereta gebal tak pakai dah. Orang main apa dia? Nuklear. Main jarak jauh. Duduk pasal lada tu kan, dem letup jauh. Mana marah kau ni, ada orang jauh kau, sorry meletup Negeri Sembilan marah kau Negeri Sembilan, igak kau si duduk sini ya tekan bem maju dak satu kemajuan. Dia panggil peperangan yang mengurangkan custody, mengurangkan kemalangan jiwa. Askar dia relax, sebab tu askar ni gemuk-gemuk. Okay. Kalau nak berunggang mana sebab tak perlu turun ke medan, duduk dalam bilik ya pergi. Dari segi komunikasi dulu setakat apa dia, setakat telefon hopsat 999 terbakar dulu rumah orang panjang kita pun tunggu dia musing tu. Allah lama lah. Mari pula tek ke. Tekan. Lalu tekan pun tak perlu. Bomba. Mana? Dia pun tekan bomba lalu. Boleh setting ke? Sound. Ayang ke mana? Sebut ayang tu. Kau kan aku ayah. Mana? Ya silap dengar. Dalam masalah dunia tak ada masalah. Nak makan apa dia? Makan lagi lah. Tak ada bid'ah dalam makan ni. Tak boleh ni nasi goreng tombie ni. Nasi goreng lah. Tombie lah. Apa capu-capu pula. Mana? Teh obel leci. Dulu mana ada? Tak ada pernah orang mikir teh obel leci. Lah ni, Masya Allah. Teh obel leci. Tak jangan makan. Teh obeng ada buah leci. Bid'ah ni anak. Mana? Jangan kata bid'ah. Itu urusan makan ni. Lah gila. Mana makan gapo pun. Bid'ah dalam urusan agama. Ibadah asal mulanya tidak diperbolehkan. Ini kaedah dah. Sebab tu dia besar. Kaedah ni kena ingat. Al-aslu fil ibadah al-haramu. Ibadah asal mulanya tidak diperbolehkan kecuali illa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, illa ma syara'allahu. Al-aslu fil ibadah al-waqfu atau al-haramu illa ma syara'ahu Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala syariatkan.
Dan sesuatu selain ibadah asal mulanya diperbolehkan. Al aslu fil asya' al ibahah. Illa ma harramallahu, kecuali apa yang Allah Ta'ala haramkan. Kaedah ni kena ingat. Dalam ibadah, asal setiap ibadah adalah haram. Semaya asal tak ada, tapi semaya telah disyariatkan, maka semaya itu boleh buat. Puasa asalnya tidak ada dalam Islam, tapi bila diturunkan ayat kutiba alaikumusiyam, maka puasa disyariatkan. Haji asal tak ada, tapi bila capai ayat wa atimul hajja wal umrata lillah, maka haji umrah tu ada. Ibadah tu asal dia. Sebab tu ibadah tidak boleh direka. Yang hanya boleh apa yang disyariatkan oleh agama, yang disyariatkan oleh Allah dan juga Rasul. Ibadah. Adapun selain pada ibadah, ia diperbolehkan. Sebutlah gapo pun. Permainan, nak main gapo. Lah gigilah zaman Nabi mula ada gusti, musaraah. Lah ni tak main dah gusti, main futsal. Adakah itu bid'ah? Tak. Main badminton? Tak. Main bola? Tak. Tapi ustaz menyerupai Yahudi, ustaz, bola tu Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahumin hum. Baca hadis. Allah lah. Tidak. Tak salah dalam bola ni. Bola main tak salah, dia menyihatkan tubuh. Hak salahnya bila pergi judi main bola. Halah bayar kat aku 100 riyal. Hak tu yang salah. Salah bila main bola ni melalaikan. Siapa tak maya garik, tak maya isak, tak maya asar. Tu salahnya. Bukan haram li zati, haram li ghairi dipanggil. Haram bola ni bukan zat dia tu haram, tapi haram sebab-sebab lain. Haram bola sebab pakai luar pendek. Muta tutup aurat main bola. Bukan bola tu haram. Supaya kau main catur. Dan maktalif main catur. Main catur ni macam melomorkan darah babi ke tangan. Tu rasa dengar? Main catur ni macam melomorkan darah babi ke tangan. Kata lebih apa pula. Catur tak salah. Catur dengan haji baik, jauh baik catur lagi. Kalau Melayu main haji, orang putih main catur. Ada king, ada queen, ada horse, ada lagi askar, bishop. Satu permainan yang penuh memerlukan apa dia? Strategi. Kena mikir. Cara jalan tu lain. Kayak koda kena L. Hak ni kena stapo. Hak tu boleh jauh. Dia punya misi nak jaga king dengan queen ni. Askar hidup belakang lagi, king, queen kena makan dah. Out, habis. Nampak tak? Tu strategi permainan catur. Ustaz sendiri tak kerti main. Royak pun kerti-kerti. Nak jaga king ni, king tengok king pakai apa dia? King pakai salib. Nak jaga salib tu, tengok orang putih buat main ni. Orang Melayu buat main ni, maya haji. Belum jadi haji, stapok yang boleh kerok. Makan kod depan yang boleh. Oh, naik haji, soda. Siap boleh terbang. Shiu, pop kiri kanan belakang depan boleh makan. Mana kata lepas jadi haji kau jahat. Lepas naik haji kau jahat. La ilaha illallah. Itulah permainan orang Melayu. Bagaimana? Nak main catur, nak main chess, main haji tak salah. Hak salahnya siapa lalai, siapa tak mari kelas. Mana kau tak mari main chess, ustaz duk naik atas katil. Mana? Itulah jadi haram tu bila kita lalai. Ibadah asal mulanya tidak diperbolehkan. Ingat asal pada ibadah kecuali yang disyariatkan oleh Allah. Nak puasa pada hari Arafah boleh tak ustaz? Ada ke hadis? Ada hadis, maka boleh. Nak puasa pada hari Isnin Khamis boleh tak ustaz? Ada hadis ada? Ada hadis. Boleh. Yang tidak ada hadis tak sah lah. Doa selepas iqamah ada ke tak? Ada ke tak? Qamat tahu ke? Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar. Ati Muhammad.
bangun nyok. Masya Allah. Baca doa ke tu? Mu baca doa selepas azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, tu doa selepas azan. Ada ke doa selepas qamat? Tak ada. Tapi ramailah duk baca. Salah ke tak salah? Kalau dia buat dengan kejahilan dia, lagu tu lah. Tapi kalau dia buat dengan yakin, ni sunnah Nabi ajar lepas qamat baca doa, jadi bid'ah. Jadi bid'ah. Lah ni kita ni buat sebab tengok orang buat. Lepas qamat tu kat tok guru sendiri ni, mutabsar ke apa, syekh sendiri, Allah, khusyuknya doa. Kita pun jadi guru, tengok kena doa retak kita. Bila orang main royak tak ada je, berapa pun tak ada pula. Mana doa azan ada lah, gila azan tak ada masalah. Allahumma, wahai Allah, rabb hadhihi ad-da'wati tammah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini. Apa makna da'wati tammah? Seruan yang sempurna, makna kata seruan azan, seruan yang tidak boleh ditukar kepada mana-mana bahasa lain. Dah duduk di Afrika, duduk Turki, duduk mana, Jepun, Amerika, itulah lafaz azan. Tak boleh nak tukar matamu orang Melayu tukar kepada bahasa Melayu. Tak boleh. Sebutlah suara dia sedap setara mana pun, dia ni penyanyi kumpulan nasyid, dijemput untuk mengalurkan azan dalam bahasa Melayu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Khusyuk bunyi. Tak ada. Ad-da'wati tammah, seruan yang sempurna. Seruan tu dari bahasa Arab, tidak boleh diubah. Qamat tak ada doa. Qamat tak ada doa. Lepas qamat tu imam ni, qamat ni qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Hak mana duduk kena bangun dah. Tu imam ni kena pergi tempat tu imam dah. Lepas la ilaha illallah, penuhkan saf, luruskan saf. Tu tugas tu imam. Orang tak reti ke? Tak doa dah tu imam ni. Sigo. No, nyabi sigo. Kita tak bangun lagi ni. Lepas qamat kan doa dulu, duk congok lagi. Sepatutnya masa qad qamatis salah tu bangun dah. Dia berdoa ni, Allahumma rabbaha. Ingat, kalau dia kata itu ibadah yang disunatkan boleh pahala syariat, itu dianggap bid'ah, dia jadi bid'ah. Tapi lah ni orang buat bukan gitu pun, sebab tak tahu. Tengok orang buat kata. Selepas kita tahu, kita jangan buat. Ibadah gapo lagi? Banyak-banyak dia buat macam tu, gapo dia? Masya Allah. Jadi satu trend pula. No. Ustaz le kane. Kata kane kau ni, kau ni kau. Kau ni pula ustaz mana. Mai lain, kau ni lah kane kau tu kau. Ustaz kau tu pula. Bila benda ni tidak ada dalil, makanya jadi bengong gitu. Dah kita kena salel lepas maya ni. Kalau kita tawak gitu kan, kita ada terlepas pandang. Jadi kita nak salel lah. Kita start ke kanan lah. Start kau ni baru sebulan start. Mari syekh mana tahu kau ni lah kanan. Kita tengok kita duduk sini, mana kanan ni ke kau ni lah. Start kau ni pula sebulan. Start kau ni pula mari kau ni. Mari sebulan pula, mari ustaz lain pula. Bengong apa kau ni kanan, kau tu lah kanan. Mana saya kananmu? Kau tu ke? Kau ni pula. Ya bengong gitu ya jadi. Kalau kita dah anggap ni benda yang baik, benda yang orang panggil bersalah, memelah ada apa dia, dasar dia. Musahafah, musahafah ke musafahah? Musafahah. Ada dalil dia. Lama kita salah, makin banyak dosa kita dengan dia ni gugur. Makin erat kita salah, makin menambah ke hubungan baik kita dengan dia. Jangan ada masalah kawan. Apa salah gini? Salah molek. Mana? Salah genggera-era tengok mata. Gugur, Nabi kata gugur. Nabi seorang-orang yang bila salah, Nabi tidak akan merungkaikan genggaman ini sebelum orang salah dengan dia tu lepas. Nabi. Ada, tapi kita nak pergi buat apa dia? Nak buat satu macam majlis nah.
Deh, caca sallallahu ala Muhammad. Oh ni. Arah sustan hok tu orang baru, je sekali orang baru. Dia berhenti semaya ya dia. Oh jemole. Kalau orang kampung tu tak apalah tahu dah. Dia orang baru duk kuat-kuat. Dia pegang apa. Pening molek lah. Saleh selawat mana. Itulah kata jangan anggap dia sebagai satu benda yang disyariatkan. Tidak disyariatkan. Saleh ni saleh lah. Saleh ni kita pandai lah. Amalannya pandai muka. Sebab tanda kesombongan kita tak tengok muka orang saleh. Duk gitu ya. Ramai pelajar ni bersusun saleh. Buang orang lain. Tak tangan okey. Tu mari siung ni mari siung. Tak tengok orang lagu tu. Tak syaf sah ke? Duduk gitu ya dia. Kadang-kadang dia buat tangan pesu tu, susu. Orang mari siung tegak tangan mana. Letih weh saleh ni letih. Tak ada baca apa. Tak ada baca apa. Masa saleh ni. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat diperbolehkan pada setiap masa, tapi bukanlah disyariatkan pada masa saleh. Beliau Ibn Taymiyah rahimahullah juga menyatakan bid'ah adalah yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ijma' para ulama salaf berupa ibadah maupun keyakinan. Dan gapo hok tentangan dengan Quran, tentangan dengan sunnah dan bertentangan dengan ijma', dan ia merupakan ibadah maupun keyakinan. Seperti pandangan kalangan al-khawarij, puak khawarij. Khawarij ni siapa dia? Mereka yang keluar daripada mentaati Sayyidina Ali maupun Sayyidina Muawiyah. Pihak ketiga, bila berlaku pertembungan antara golongan yang mengukung Sayyidina Ali dan sebagai khalifah dan golongan Sayyidina Muawiyah yang tidak menyokong Sayyidina Ali ketika tu, ada satu kumpulan hok dia panggil serabut aku lu balah ni, maka dia buat golongan yang ketiga. Ali pun tak sokong, Muawiyah dia tak sokong, tu dia panggil khawarij. Talih gitu sepatut dia masuklah sokong mana-mana pihak Sayyidina Ali pun sahabat, ni pun sahabat. Dia bukan balah kih, apa dia balah hanya kih ijtihad. Sayyidina Ali bila Sayyidina Osman dibunuh, ni sirah, Sayyidina Osman dibunuh, maka dilantik menjadi khalifah. Dia didesak untuk mencari siapa pembunuh Sayyidina Osman. Siapa pembunuh Sayyidina Osman? Sayyidina Ali kata, bai'ahlah pada aku dulu. Bai'ahlah aku sebagai khalifah. Bila aku ada kekuatan, ada kuasa yang besar, mudah aku nak buat kerja. Sayyidina Muawiyah pula berpendapat bahawa kita mesti cari siapa yang bunuh Sayyidina Ali dulu, barulah boleh bai'ah kamu sebagai khalifah. Tu ya bendanya. Kita tak perlu nak masuk campur banyak-banyak dalam hal ni, sehingga kita bias pada mana-mana pihak. Bias ni siapa pekat? Ada yang mencela Sayyidina Ali, ada yang mencela Sayyidina Muawiyah. Itu tak betul lah. Kita di akhir zaman ni, kita bari lepas diri daripada apa telah berlaku. Mereka semua sahabat, Allah Ta'ala redha atas apa yang mereka lakukan. Setengah-setengah orang sosialis yang ada masuk sikit faham Syiah, dia kafir muno ni Ali. Kerana kamu belasan ribu umat Islam tertumpah darah. Kerana kamu mesti bertanggungjawab di atas apa kamu lakukan. Dia sebut pada Sayyidina Ali, sebut, tapi dia tak kata dia sebut pada Muawiyah. Dia sokong Sayyidina Ali ni sebab dia tasyayyuh ni, dia Syiah kan. Dia tak sebut pada Sayyidina Ali, kamu Muawiyah mesti bertanggungjawab di atas perbuatan siapa kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam perang Jamal. Dia kata Aisyah ni macam-macam. Allahu akbar. Puak-puak Rafidah, Qadariyah, Jahmiyah, dan seperti orang yang beribadah dengan tarian dan nyanyian dalam masjid. Hak ni pendapat ni
Dan Khawarij, Rafidiyah, Qadariyah, Jahmiyah ni bid'ah dari segi keyakinan dan juga pandangan. Adapun mereka yang beribadah dengan tarian dan nyanyian dalam masjid, ini bid'ah dari segi perbuatan dalam masjid. Masjid yang hidup menari lah, siapa buka skok-skok tu musing tak berhenti aja kelih. Pelik lah, cuba bangun musing 10 kali bengong dah segeng rebuh. Dia boleh musing 2 jam tak berhenti. Gapo dia kalau bukan setan? Gapo dia kalau bukan setan? La ilaha illallah. Kita kejumpa lepas dia sebut dalam beribadah ni tak boleh kita nak beribadah tapi kita buat benda-benda yang haram untuk memperkuatkan ibadah kita. Contoh apa dia? Kita nak baca Quran panjang, kita nak mengatik panjang, tak siap tidur ni suruh ngatuk, kita ambil pil kuda. Makan pil kuda. Main 2 butir, apa sejadah ngatik la ilaha illallah, la ilaha. Sampai pagi tak berhenti lagi. Masya-Allah, Syekh. Okey, bagusnya. Start pukul 9 malam tak berhenti tu. Subuh tadi tak sembahyang, ngatik mana? Buat kan 2 butir pil kuda ni, mata merah. Tu haram nama dia. Tak boleh. Pil kuda kan dia akan ikut semasa kita ambil. Kalau kita tengah menari, duk tengah heading dia. Gitu, ambil pil kuda. Dia boleh heading hanggup kepala ni 4-5 jam pagi tak berhenti. Awak ingat mudah ke gini ni? Dia terawak. Sakit kepala, gegar otak. Tapi dia boleh sambil nampak tu. Nampak. Kalau dia tengah sedih, ambil pil kuda, dia akan sedih 3 hari. Sungguh selagi tak hilang kesepek kuda tu teriak tu sedih. Kita bapa yang tak teriak kita tidur pun itu sedih lagi. Dia ikut apa dia? Ikut keadaan kita semasa kita ambil. Kita tengah suka, ambil tu tengah happy, tengah suka, ya ke suka accident itulah pil kuda. Jadi ada orang sarankan, boleh tak ustaz kita nak ngatik nak ibadat malam ni, nak bangun semai malam, ngatuk, jadi nak suruh hindarkan ngatuk ni, tak ambil pil kuda sebutir tak apa dah. Mana kita boleh semaya tak berhenti. Kata iyalah tak berhenti, takut suruh masuk pun tak berhenti juga, duk ngatik juga. Kata hey subuh ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, hukum dia adalah haram. Tak boleh. La ilaha illallah. Demikian juga mereka yang beribadah dengan mencukur janggut, dengan cara mencukur janggut, mengkonsumsi ganja. Ni sebut dah, mengkonsumsi ganja dan pelbagai bid'ah lainnya yang dijadikan sebagai ibadah oleh sebahagian golongan yang bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsumsi ganja ni tadilah ambil apa dia? Ambil pil kuda tadi. Cukur janggut dengan menganggap apa dia? Janggut ni bukan sunnah. Payah juga kita nak sebut dalam mazhab kita ni sebab dia sunnah ke. Ada ulama tak ada sikit abuk janggut. Licin ni sebab memang tak tumbuh pun. Memang tak tumbuh. Kalau tumbuh pun huduh. Sini sorak. Boh ni sorak. 3 orang yang dia semua salah. Duk main pas putus. Allah saya tinggal 2 kan. Tu baik tak ada pada ada. Dah ada orang dia tak selesa. Dia suruh kata, dia suruh okay. Jadi bila kata janggut ni bukan sunat pun, tu yang salahnya sebab dia jelas ada dalam hadis Nabi. Imam Asy-Syatibi mengatakan al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Baik,
Imam Asy-Syatibi wari satu ta'rif lain sikit berkenaan dengan bid'ah. Yang dimaksudkan bid'ah, ungkapan cara baru dalam agama, tariqatun fid din mukhtara'atun, cara baru yang direka dalam agama. Maksudnya bahawa cara yang dibuat itu disandarkan oleh pembuatnya kepada agama. Dia buat, dia kata ada sandar. Bapa dia buat gini ni, bapa ada sandar. Okey, bapa gim dong ko ada hadis, ada dalil, ada begitu. Kata ada saja, minta tak boleh wari. Okey, wari dalil, ada. Datuk Seri Anwar Ibrahim kena 5 tahun. Masa mula-mula pertuduhan dia kata saya ada 16 orang saksi alibi. Ke dia saksi alibi ni. Tak buat ke? Ada 16 orang saksi alibi yang boleh mengatakan dia tak buat benda tu. Masa pada permulaan, bila cara baru ni sari habuk tak ada. Tu kita pelik tu. Mula-mula kata banyak. Macam dululah nak dedah ke kotak rahsia. Azmin Ali, saya ada 19 kotak rahsia kerajaan Malaysia, 19 kotak. Tunggu, sekotak pun tak ada. Ni buat bid'ah lagu ni, ada dalil. Ada dalil. Mana? Ada. Mana gitu. Tetapi sesungguhnya cara baru yang dibuat itu tidak ada dasar pedomannya dalam syariat. Sebab dalam agama terdapat banyak cara. Di antaranya ada cara yang berdasarkan pedoman dalam syariat, tetapi juga ada cara yang tidak mempunyai pedoman dalam syariat. Maka cara dalam agama yang termasuk dalam kategori bid'ah adalah apabila cara itu baru dan tidak ada dasarnya dalam syariat. Amalan agama ni ada hak ada dasar, ada yang tidak ada dasar. Hak ada dasar agama, ada dalil, tak ada masalah. Hak tak ada dasar, tak ada dalil ni yang bermasalah, yang kita panggil bid'ah. Artinya bid'ah adalah cara baru yang dibuat tanpa ada contoh dari syariat. Sebab bid'ah adalah sesuatu yang keluar dari apa yang telah ditetapkan dalam syariat. Kita buat Maulidur Rasul contoh, ke mana? Ada ke tak dalil? Tak ada. Ada ke ustaz hadis man lam yahtafil bi maulidi lam yanal syafaati? Hadis ke? Hadis ke dia? Hadis maudhu'. Hadis maudhu' tu enggak maudhu' pun hadis. Mana? Ada orang berhujah kita kata tu hadis maudhu', enggak maudhu' pun hadis. Dia tak faham hadis maudhu' ni ialah hadis rekaan, hadis yang direka-reka. Orang ni zaman itu nak menyatakan apa yang dibuat ni adalah benar, mereka sanggup untuk mereka hadis. Nabi SAW bersabda, akan timbul di akhir zaman golongan yang berserban hijau. Taatlah kepada mereka, kerana mereka lah imam kamu. Mana? Puak-puak sebeja ni, dia buat hadis nak suruh nampak puak dia betul ni. Hadis ni hadis. Waktu di sana ya semua tu adalah reka berlaku. Mari hak serbai hitam pula akan datang di akhir zaman satu kaum yang memperjuangkan agamaku, tanda mereka adalah serban hitam. Mana? Masing-masing reka untuk menyatakan kebenaran kumpulan masing-masing. Kita tak takut ke neraka, kita reka juga. Di akhir zaman satu kumpulan daripada madrasah Darul Hadis An-Nabawi. Mana? Ikutilah mereka. Muttafaqun alaih. Allah lah, nak ke dia nak membenarkan kita punya kumpulan. Reka. Macam dulu ada puak-puak UMNO ceramah lagi. UMNO ni kumpulan yang benar. Dalam Quran ada sebut banyak dalam Quran, ya ayyuhalladzina amnu. Ni semua ayat Allah Ta'ala tuju pada orang UMNO. Orang percaya, ada dalam Quran. Dia tak ngaji, percaya. Orang pah penceramah
Sebenarnya Allah telah menyeru orang UMNO dalam Quran supaya masuk PAH. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang UMNO, masuklah kamu semua dalam PAH. Herana. Oh, macam tu. Masuk PAH pula berlaku. Oh, parutlah. Letih dah. Serah lama dah serah. Kau apa dah? Ya pukul 10 habis ni. Kita berhenti setakat ni, kita tengok gua ni pula. Lagi.